Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صباح الخير. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم بصحة وعافية. إن شاء الله سأعلمكم اللغة العربية للصف الثاني. اليوم سندرس تحت الموضوع هيا نتعارف حرف الياء مع Ustazah Najihah. Selamat pagi murid-murid. Apa khabar? InsyaAllah Ustazah akan mengajar bahasa Arab tahun 2. Tajuk hari ini, mari mengenal huruf ya bersama Ustazah Najihah. Hal musta'idun? Adakah awak sudah bersedia? Hayya, jom. InsyaAllah kita akan belajar 5 perkara. Al-awwal, harful ya biharakat qasirah. Huruf ya dengan kadar bacaan yang pendek. Al-thani, harful ya biharakat tawilah. Huruf ya yang kita perlu baca panjang. As-salis, yang ketiga kita akan belajar harful ya biharakat sakinah. Huruf ya yang ada tanda sakinah, yang ada tanda sukun, iaitu ada tanda bulat di atas huruf ya. Ar-rabi', harful ya biharakat musyaddadah. Huruf ya yang ada tanda syaddah, iaitu ada tanda W di atas huruf ya. Ar-rabi', kita akan belajar mawaqi'u harful ya fil kalimat awal, wasat, wa akhir. Kedudukan huruf ya pada perkataan, sama ada di hadapan ataupun di pertengahan ataupun di akhir perkataan. Mari kita tengok satu persatu. Ini adalah huruf ya. Macam mana kita nak baca huruf ya yang berbaris fathah, iaitu berbaris hadapan? Ikut Ustazah. Ya, maratan ukhra. Ya. Yang kedua adalah huruf ya berbaris kasrah. Macam mana kita nak baca? I, maratan ukhra. I. Pastikan awak senyum. Dan yang ketiga adalah huruf ya berbaris dhammah, berbaris hadapan. Macam mana kita nak baca? Ikut Ustazah. You, maratan ukhra. You. Pastikan mulut awak muncung. Mari kita tengok yang pertama. Al-amsalu harfun ya biharakat qasirah. Contoh-contoh huruf ya yang kita kena baca pendek. Yang pertama adalah huruf ya. Ya berbaris fathah. Jadi, cara nak bacanya adalah ya. Contoh perkataan adalah yadun, maratan ukhra. Yadun bermaksud tangan. Mari kita tengok contoh yang kedua. Huruf ya yang baris bawah. Yi. Yi. Contoh perkataan adalah tayyibun. Tayyibun bermaksud baik. Kita tengok yang ketiga. Huruf ya yang ada tanda hadapan. Jadi, you. Mari kita tengok contoh. Yusa'idu. Ikut Ustazah. Yusa'idu. Yang bermaksud sedang membantu. Semua perkataan tadi yang ada huruf ya kita baca pendek. Fahim tu? Faham ke murid-murid?
Seterusnya kita tengok yang kedua. Al-amsalu harfun ya biharakat tawilah. Contoh-contoh huruf ya yang kita kena baca panjang. Contoh yang pertama adalah kita ada huruf alif yang tidak ada baris. Jadi murid-murid kena baca panjang sedikit, iaitu sekurang-kurangnya 2 jari. Ya. Contohnya adalah Malizia. Malizia. Kita baca panjang sedikit dekat ya tadi. Bermaksud Malaysia. Yang kedua adalah apabila berjumpa dengan huruf waw. Huruf waw yang tidak ada baris, murid-murid kena bacanya panjang sedikit, sekurang-kurangnya 2 jari. You. Contoh perkataan Yusuf. Bermaksud Yusuf nama seorang budak lelaki. Mari kita tengok contoh yang seterusnya. Al-amsalu harfun ya biharakat sakinah. Contoh-contoh huruf ya yang ada tanda sakinah, yang ada tanda bulat di atasnya. Contoh yang pertama adalah yatimun. Nampak tak ada huruf ya yang ada tanda sukun di situ? Bermaksud anak yatim. Anak yatim tidak ada ayah. Mari kita tengok contoh yang kedua, iaitu ainun. Maratan ukhra, ainun. Bermaksud mata. Itu adalah contoh-contoh huruf ya yang bertanda sakinah, ataupun huruf ya yang ada tanda bulat di atasnya. Mari kita tengok contoh yang seterusnya. Al-amsalu harful ya biharakat musyaddadah. Contoh-contoh huruf ya yang bertanda syaddah ataupun yang ada tanda W di atasnya. Mari kita tengok contoh yang pertama. Apabila bertemu dengan huruf yang ada syaddah, kita kena tekankan huruf sebelumnya. Mari ikut ustazah. Jundiyun. Maratan ukhra. Jundiyun. Bermaksud tentera. Mari kita tengok yang kedua. Hadiyatun. Ikut ustazah. Hadiyatun. Bermaksud hadiah. Kita tengok yang seterusnya. Mawaqi'u harfun ya fil kalimat awal, wasat wa akhir. Kedudukan huruf ya pada perkataan sama ada di awal ataupun di pertengahan ataupun di akhir perkataan. Mari kita tengok satu persatu cara menulis huruf ya pada awal, pada pertengahan dan pada akhir. Murid-murid, hari ini kita akan belajar menulis huruf ya pada awal perkataan. Mari tengok ustazah. Huruf ya apabila seorang-seorang, rupa dia macam ini. Apabila pada awal perkataan, contohnya yana, yir. Yana, yir. Cuba tengok huruf ya. Hanya tinggal mangkuk dia sahaja. Fahim tum?
Murid-murid, hari ini kita akan belajar menulis huruf ya pada pertengahan perkataan. Mari kita tengok. Ya ketika seorang-seorang. Mari kita tengok contoh huruf ya pada pertengahan perkataan. Sama niyatun. Sama niyatun. Tengok huruf ya. Okey, huruf ya tiada kepala, yang tinggal hanya badannya sahaja. Fahim tu? Murid-murid, hari ini kita akan belajar menulis huruf ya pada akhir perkataan. Mari kita tengok. Ya ketika seorang-seorang. Contoh huruf ya berada di akhir perkataan. Kursiyun. Kursiyun. Kepala ya akan bersambung dengan huruf sebelumnya, iaitu huruf sin. Fahim tu? Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap murid-murid dapat membezakan yang mana satu bacaan yang perlu dipendek, yang mana satu bacaan yang kita kena panjangkan. Murid-murid boleh mengenal huruf yang ada tanda sukun. Murid-murid dapat mengenal huruf yang ada tanda syaddah. Dan cara menulis huruf ya pada awal, pada pertengahan dan pada akhir perkataan. Itu sahaja. Syukran. Ma'assalamah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.